Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 29 Jun 2021 bersama saya Hafizah Munirah Marab. Berita malam dimulakan dengan kaunter pandu lalu ujian calitan COVID-19 yang terletak di Stadium Tertutup Miri beroperasi pada Isnin. Ianya akan dibuka dari jam 8 pagi hingga 12 tengah hari mengikut janji temu yang telah ditetapkan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan mensasarkan 4 golongan khas iaitu warga emas, ibu mengandung, orang kurang upaya OKU dan kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah. Kaunter tersebut merupakan inisiatif pasukan Kita Jaga Miri yang terdiri dari Advocates Association of Sarawak Miri Branch, SIDA, Sarawak Housing and Real Estate Developers Association, Miri Branch Rotary Club of Miri Oil Town dan Federated Chinese Association Miri. Ia merupakan projek keempat tajaan pasukan Kita Jaga Miri dengan kos sebanyak RM45,000 selain pandu lalu farmasi di Hospital Miri, pandu lalu farmasi di Klinik Kesihatan Dudan dan projek pembinaan extension Makmal Molekular Hospital Miri. Majlis penyerahannya telah disempurnakan Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Piasau, Datuk Sebastian Ting Chiuyu pada Sabtu. Laporan seterusnya, seramai 654 orang lagi penduduk di daerah Meradong mendapat suntikan vaksin COVID-19 pada Ahad yang diadakan di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Masyarakat Bintangor. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong, Datuk Ding Kuang Hing, ketika ditemui berkata, penduduk di daerah Meradong memberikan kerjasama yang baik kepada program tersebut dengan jumlah yang hadir meningkat pada setiap minggu. Beliau dalam pada itu amat berharap semua rakyat di daerah Meradong mendapat suntikan vaksin bagi membantu usaha kerajaan memerangi pandemik COVID-19. Seterusnya, mengenai kejayaan Combat Medic Vaccination Team CMVT ATM menyelesaikan misi pemberian vaksin dos pertama kepada 1,639 penduduk di Lawas dan Bak Kelalan. Program vaksinasi ini melibatkan Pusat Pemberian Vaksin PPV Buduk Nur Bak Kelalan, PPV Kampung Long Semado dan PPV Long Sukang Lawas. Ianya dilaksanakan bertujuan membantu penduduk di pedalaman Sarawak mendapatkan vaksinasi secara suntik dahulu, daftar kemudian, sekaligus membantu kerajaan mencapai sasaran imuniti kelompok menjelang bulan Ogos ini. Suntikan vaksin dos kedua akan dilakukan pada 13 Julai depan di Bak Kelalan, 14 hingga 15 Julai di Long Semado dan 16 hingga 17 Julai di Long Sukang. CMVT ATM itu akan diteruskan lagi ke kawasan di sekitar Kapit, Sibu dan Miri dalam masa terdekat. Manakala di Bintulu, pembukaan Pusat Pemberian Vaksin Industri PPVIN Kidurong Kelab Bintulu merupakan yang kedua dan mendapat kerjasama di antara syarikat Petroleum Nasional Petronas dan syarikat-syarikat di bawah Petronas. Pegawai Kesihatan Bahagian Bintulu, Dr. Melvin Chung Sien Liang berkata, secara keseluruhannya, sebanyak 4,892 dos telah diperuntukkan di PPVIN Kidurong Kelab Bintulu dengan dua pengagihan, iaitu pertama sebanyak 1,800 dos dan kedua sebanyak 3,092 dos. So untuk hari ini mereka telah mengaturkan temu janji sebanyak 300 untuk datang untuk hari pertama. So kemungkinan besar besok mereka akan meningkatkan lagi temu janji di bawah PPVIN Oil and Gas lah. So dalam masa yang terdekat, saya rasa mereka akan lebih cepat lagi daripada jangkaan kita untuk habiskan vaksinasi khas untuk PPVIN. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas menyaksikan pembukaan PPVIN Kidurong Kelab Bintulu pada Isnin. PPVIN itu dibuka mulai jam 8.30 pagi hingga 6 petang bergantung kepada kapasiti setiap hari dan merancang untuk menghabiskan proses vaksinasi dalam tempoh 7 hari.
Ditanya sama ada PPVIN tersebut akan dijadikan pusat pemberian vaksin PPV untuk masyarakat awam sekiranya tempoh pemberian vaksin telah selesai, Dr. Melvin memberitahu mereka akan berbincang dengan pihak Petronas terlebih dahulu dan mengkaji keperluan lain khususnya tenaga kerja apabila PPV ini dibuka kepada orang awam. Kita akan bergantung kepada coverage kita. Jika perlu, kita akan berbincang dengan pihak Petronas PPVIN ini untuk dijadikan sebagai PPV untuk masyarakat awam jugalah. Tapi itu memang kita galakkan dan kita bergantung kepada kapasiti dan juga manpower kita, sama ada kita boleh buka untuk PPV awam. Sementara itu, Dr. Melvin Chung menjelaskan pihaknya masih menunggu penilaian daripada Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF bahagian Bintulu untuk kelulusan pembukaan Pusat Pemberian Vaksin Industri PPVIN Peladangan bagi proses vaksinasi pekerja ladang. Cadangan itu diajukan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Bintulu selepas kejayaan penubuhan PPVIN Samalaju untuk pekerja perkilangan dan terbaru PPVIN Kidurong Kelab Bintulu untuk pekerja sektor minyak dan gas. Untuk PPVIN, kita memang dalam perancangan kita masih mempunyai PPVIN Peladangan. So yang itu memang masih dalam perancangan kita. So buat sementara kita masih menunggu penilaian daripada CITF bahagian yang kemungkinan besar pada minggu depan kita akan pergi ke beberapa tempat untuk buat perancangan tersebutlah setelah mendapat kelulusan daripada perancangan daripada CITF, pengarah CITF bahagian iaitu Tuan Residen. Kejayaan dua PPVIN sebelum ini mencetus inspirasi JPBB Bintulu untuk terus meningkatkan kadar vaksinasi ke atas masyarakat di bahagian Bintulu, khususnya mereka yang terlibat dalam sektor industri, minyak dan gas serta peladangan, selain masyarakat awam yang menerima vaksin COVID-19 di Pusat Pemberian Vaksin PPV sedia ada. Masih dengan laporan program imunisasi kebangsaan, Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS tampil dengan inisiatif menyediakan perkhidmatan pengangkutan bas kepada seramai 136 orang penduduk Kampung Endap, Samarahan ke Pusat Pemberian Vaksin PPV UNIMAS pada Isnin. Penolong pendaftar kanan PPV UNIMAS Siti Mariani Hamlin berkata ia merupakan hari pertama perkhidmatan pengangkutan bas ke PPV UNIMAS melibatkan penduduk daerah Samarahan mengikut jumlah senarai yang disediakan oleh pihak Pejabat Residen Bahagian Samarahan selaku Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Samarahan JPBBS. Hari itu is first day, kita mbak orang kampung daripada kawasan kita Samarahan lah. Actually kita ikut by number yang diberi oleh Pejabat Residen, dan anggaran kita sebenarnya sehari kita akan mbak dalam 6 bas, which is kita ada 120 orang. Tapi based on kita dengar kapasiti yang dibenarkan kini tu, so today kita mbak dalam 5 bas. So total hari tu kita mbak daripada Kampung Endap 136 orang lah. Apa yang UNIMAS sekolah kini itu adalah kita coba untuk bantu orang di sekitar Samarahan, kampung-kampung di sekitar Samarahan, dengan kita menyediakan satu is kemudahan transportation untuk especially kepada warga emas dan orang kurang upaya dan orang-orang kampung sekitar lah. Tambahnya, program perkhidmatan pengangkutan bas itu akan dijalankan sehingga Ogos 2021 dan ianya bertujuan untuk merakyatkan vaksinasi agar usaha tersebut memberi manfaat kepada penduduk di sekitar UNIMAS atau daerah Samarahan sekaligus dapat membantu penduduk kampung yang kurang berkemampuan. Sementara itu, Pegawai Daerah Samarahan merangkat pengerusi JPBBS Anwar Daan ketika ditemui merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan projek perkhidmatan pengangkutan bas tersebut. Dalam pada itu, tinjauan kru UKAS mendapati penduduk telah berkumpul menunggu ketibaan bas di Jambatan Kampung Endap dengan mengikut prosedur operasi standard SOP. Sebaik bas tiba, sukarelawan UNIMAS telah berhubung
dengan wakil kampung di mana suhu mereka akan diambil sebelum memasuki bas dan semua penduduk akan diberikan tanda nama bertali yang perlu digunakan sepanjang proses vaksin dijalankan untuk pengenalpastian oleh sukarelawan UNIMAS. Di Mukah pula, gelagat salah seorang penerima vaksin COVID-19 di Mukah membawa plakat "Hentikan stigma negatif terhadap pesakit dan keluarga COVID-19" menarik perhatian ramai pada Isnin. James Anthony dari Kampung Petanak Mukah dengan usahanya sendiri mencetak plakat tersebut agar orang ramai mengubah persepsi kepada pesakit COVID-19 dan juga keluarga mereka. Ketika ditemui UKAS di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Suara Mesra Mukah, beliau turut berharap penduduk lain agar tidak mudah terpengaruh dengan kaba angin, mengatakan vaksin adalah tidak selamat. Kepada penduduk-penduduk yang belum menerima vaksin, sila segerakan update di MySejahtera masing-masing atau menghubungi JKK atau badan-badan berkuasa yang telah diberi amanah untuk menjalankan pendaftaran vaksin ini. Jangan dengar kabar angin yang vaksin tidak selamat. Vaksin selamat. Ini adalah usaha yang sangat baik daripada kerajaan Malaysia. Saya berharap kita semua dapat menerima vaksin ini. Kita jaga kita. Kita mesti menang. Lindungi diri, lindungi semua. Beliau antara 299 orang penduduk di daerah Mukah yang berjaya melengkapkan dos kedua suntikan vaksin COVID-19 di PPV Dewan Suara Mesra Mukah. Selain itu, 720 lagi penduduk daerah tersebut turut tampil mendapatkan vaksin dos pertama, manakala seramai 101 orang penduduk mendapatkan dos kedua di PPV Klinik Kesihatan Balingian. Sementara itu, salah seorang penduduk dari Kampung Penakup Peramai, Ahmad Kamil Bersiri, ketika ditemui turut berharap orang ramai tidak berasa takut mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Alhamdulillah, hari ini saya telah menerima vaksin Sinovac untuk dos yang pertama. Setakat ini tiada gejala yang membimbangkan. Bagi yang belum mendaftar, daftarlah di MySejahtera atau di klinik kesihatan atau pejabat daerah masing-masing. Jangan takut. Vaksin ini selamat untuk kita lindungi diri dari wabak COVID-19. Lindungi diri dan lindungi semua. Dalam pada itu, program vaksinasi masih giat dilaksanakan di Pusat Pemberian Vaksin PPV Lundu dan mendapat sambutan yang menggalakkan daripada penduduk setempat. Seramai 921 orang lagi penduduk di daerah Lundu telah menerima suntikan vaksin COVID-19 yang melibatkan 528 orang untuk dos pertama dan 393 orang untuk dos kedua pada Ahad. Proses vaksinasi di PPV tersebut berjalan lancar dan terkawal dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.